Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, alhamdulillah kita dah sampai ke penghujungnya. Okay, saya akan sharekan informasi sedikit dan summary sedikit tentang grammar yang telah kita belajar sebelum ni. Dinamakan sebagai khulasah, iaitu summary. So kita belajar dua jumlah, iaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. So saya masuk ke jumlah ismiyah dahulu. Jumlah ismiyah kita ada mubtada dan khabar. Mubtada maksud dia subjek, and khabar ialah predicate. Kita masuk ke definisi secara lebih khusus. Dia ialah ayat yang bermula dengan isim. So kena ingat dia ialah isim, bukan kata kerja ataupun huruf. Dia ialah kata nama atau yang dipanggil sebagai nouns. Dia merangkumi kepada dua, iaitu mubtada dan khabar, iaitu subjek dan predikat yang telah disebut tadi. Kemudian dia perlulah antara subjek dan predikat mubtada khabar ini, dia perlulah sama dengan dari sudut gender, lelaki dan perempuan. Maksudnya kalau mubtada ni lelaki, maka khabar ini pun kenalah lelaki. Kalau mubtada ni perempuan, khabar ni perlulah menjadi perempuan. Dan dia juga perlu sama dari sudut bilangan, adat. Adat ni ialah bilangan. Contoh mubtada ni 1 dan khabar ni bersatu. Kalau mubtada ni 2, khabar ini pun 2. Kalau mubtada ni 3, sini pun 3. Kena sama. Kemudian dia bagi tahu mubtada ni makrifah dan khabar nakirah. Mubtada makrifah ni apa? Sekejap. Makrifah ini ialah kata nama khas. Apa kategori kata nama khas dalam bahasa Arab? Kita ada nama orang. Kemudian kita boleh letak pertambahan alif lam. Dan kita boleh letak dhamir, iaitu dari huwa sampai nahnu. Ingat lagi, huwa sampai nahnu. Yang tu kita boleh letak sebagai mubtada. Khabar nakirah. Khabar ni kata nama am, dan kebiasaan dia tak ada alif lam, dan dia akan ditemani dengan tanwin. Tanwin baris. Tanwin dia sebagai ini. Contoh lain yang ni. Ini sebagai tanwin. Contoh ayat. Waladun yal'abu qurrah fi mal'ab. Ayat ini betul ke salah? Nak ikutkan, dia betul dari sudut maksud, tapi dia salah dari sudut tata bahasa, sebab walad ini dia di hadapan. Jadi di hadapan dia dikategorikan sebagai mubtada. Dan mubtada syarat dia kena makrifah. Dan disebabkan walad ini bukan nama orang, jadi kita perlu tambah alif dan lam. Al-waladu yal'abu qurrah fi mal'ab. Ini ialah jumlah ismiyah. Kita beralih pula kepada jumlah
jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ada 3 unsur. Yang pertama ialah fa'il, dan kemudian kita ada fa'il, dan kemudian kita ada maf'ulun bih. Okey, fa'il kita ada madhi, mudhari' dan amar. Kita tengok fa'il madhi iaitu dinamakan sebagai past tense dalam English. Past tense. Okey, ini ialah wazan-wazan dia. Jadi kalau masih ingat, boleh bagi satu perkataan dan cuba tasrifkan. Contoh fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altum, fa'altum, fa'alti, fa'altum, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. So contoh akala, 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 akalu, akalat, akalata, akalna, akalta, akaltuma, akaltum, akalti, akaltuma, akaltunna, akaltu, akalna. Okey, itu ialah sebagai contoh. Boleh buat fa'il lain juga. Okey, kemudian kita beralih ke fa'il mudhari' iaitu present tense dan future tense. Sama juga, dia ada 14 macam tadi. Sama macam fa'il madhi. Jadi yang ni kita bergerak ke fa'il mudhari' iaitu present tense. Kita start dengan yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. So kita boleh tukar ke fi'il lain. Contoh tadi akala, so jadi ya'kulu, ya'kulu, ya'kulani, ya'kuluna, ta'kulu, ta'kulani, ya'kulna, ta'kulu, ta'kulani, ta'kuluna, ta'kulina, ta'kulani, ta'kulna, akulu dan na'kulu. Okay. Contoh lain kita boleh ambil ialah yazhabu, sedang pergi, yazhabu, yazhabani, yazhabuna, tazhabu, tazhabani, yazhabna, tazhabu, tazhabani, tazhabuna, tazhabina, tazhabani, tazhabna, azhabu, nadhhabu. Okey. Kemudian kita ada fi'il amar. Fi'il amar ini ialah kata perintah. Cuma ada 6. So macam ni kita nak buat. Contoh saya bagi perkataan zahaba. So kita datangkan dengan fi'il mudhari' yadhhabu. Okay, macam ni kita nak tahu baris dekat, contoh dekat ha ini, salah satu dia memang kena tengok kamus, sebab benda ini ialah benda yang diturunkan dari generasi ke generasi, dari zaman jahiliah lagi, dah lama dah. Jadi memang kena tengok. So contoh dalam kamus, bila tengok zahaba yazhabu. Okay. Kemudian macam ni kita nak buat ke fi'il amar. Kita buangkan ya ini, kita matikan ba. So dia akan jadi zai, ha dan ba. Okay. So zai ini mati. Tukar color sikit. Okay. Zai ini mati, ha ini baris atas, ba ini mati. Okay. Namun begitu, kita tak boleh nak sebut perkataan ini sebab kita tak ada sokongan. Jadi kita minta bantuan alif untuk support. Alif. Alif ni baris macam mana? Okay. Kita kena tengok baris ketiga. Kenapa ketiga? Sebab kedua ni mati. Jadi kita kena tengok baris yang ketiga ni. So kalau baris ketiga tu baris atas mahupun baris bawah, maka alif ini akan berbaris bawah. Tapi sekiranya kalau huruf ketiga ini berbaris depan, jadi alif ini pun akan berbaris depan. So kat sini dia akan jadi idhab. Sebab ha ni baris atas, jadi mengikut kaedah dia, kalau baris atas ataupun baris bawah, dia akan, alif tu akan berbaris bawah. Idhab. Jadi idhab, idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna. Okey, contoh lain, kalau berbaris, okey, kalau baris atas kita boleh ambil if'al. Kalau baris bawah tadi, baris atas juga kita boleh ambil idhab. Okey, idhab. Kemudian
kalau baris bawah kita ambil irja'. Dan kalau baris depan, contoh udkhul. Udkhul. Okay. Kita ada idhab, kita ada irja', kita ada udkhul. Okay. So boleh tengok dekat sini alif ni berbaris bawah, ini pun baris bawah disebabkan huruf ketiga baris atas dan baris bawah. Manakala alif ini berbaris dhammah, baris depan, sebabkan orang ketiga ni berbaris depan. Okey, itu ialah fi'il amr. Kemudian kita tengok ke bahagian kedua ataupun unsur kedua dalam jumlah fi'liyah. Kita ada fa'il. Tadi kita ada fa'il iaitu perbuatan. Sekarang kita ada fa'il. Fa'il ialah pembuat. Pembuat apa tu? Pembuat ataupun orang yang melakukan perbuatan tersebut dipanggil sebagai fa'il. Okey. Jadi kalau fa'il biasanya pembuat. Okey, kita tengok tanda-tanda dia. Kita ada dhammah, kita ada alif nun, nun baris bawah, dan kita ada waw nun. Nun ini berbaris atas. Okay. Kita tinggalkan dhammah tu dulu. Kita tengok alif nun. Alif nun ini dia untuk musanna. Musanna ni maksud dia dua orang. Maksud dia yang pergi dua orang itu akan ada alif nun dekat perkataan tersebut. Dan waw nun untuk jamak muzakkar salim. So, dhammah ini untuk apa? Untuk mufrad, muannas salim, dan jamak taksir. Okey, kalau dhammah ni ada tiga, untuk mufrad, jamak muannas salim dan jamak taksir. Kemudian kita ada alif nun untuk musanna dan jamak muzakkar salim kita ada waw nun. Okey, kita tengok contoh. Dhahaba mudarrisu, telah pergi seorang guru. Okey, jadi seorang guru itu yang melakukan pekerjaan tersebut. Jadi kita klasifikasikan, kita letakkan dia di bawah fa'il. Jadi baris dia akan menjadi dhammah sebab dia berseorangan. Sama juga zahaba al-muallimatu, seorang guru perempuan telah pergi. Jadi sama juga dia akan berbaris dhammah. Kemudian kita tengok contoh zahaba al-qittu, seekor kucing telah pergi. Jadi dia pun berbaris dhammah sebab dia seorang. Walaupun dia bukan manusia, tapi dia masih menggunakan dhammah. Okay, kemudian kita tengok ke musanna. Musanna maksud dia dua. Jadi mengikut kaedah tadi, dia menambah alif dan nun. Betul? Jadi kita datangkan kata mudarris, seorang guru lelaki. Kita tambah alif nun, dia akan menjadi dua orang guru lelaki. Jadi dia akan jadi zahaba al-mudarrisani. Zahaba al-mudarrisani. Sama juga kalau muannas, zahaba al-muallimatani. Kita ambil muallimah, kita tambah je dengan alif dan nun. Muallimatan. Okay, sama juga berlaku dekat al-qittu. So bila kita nak gambarkan dua ekor kucing telah pergi, kita tambah sahaja alif dan nun. Zahaba al-qittani. Okay, kemudian kita ada jamak
jamak kita ada 3, muzakkar salim, muannas salim dan jamak taksir. Okey, pertama kita tengok ke jamak muzakkar salim dahulu. Jamak muzakkar salim macam saya sebut tadi, dia ramai, lebih dari 2 dan dia untuk lelaki. Jadi kita tambah waw nun ke atas mufrad. So kita datangkan dengan mufrad al-mudarrisu dan kita tambah waw nun. So maksud dia guru-guru lelaki telah pergi. Kemudian untuk perempuan, zahabat al-muallimatu. Okay, pertama kita datangkan dengan mufrad dia. Lepas tu kita tambah alif ta. Cuma dia ta marbutah tu kita buangkan, kita panjangkan terus kepada ta besar ni lah. So dia akan jadi al-muallimat. Sini panjang dan sini pun terbuka. Ta yang terbuka, bukan ta marbutah ni. Okay. Zahabat al-muallimat. Okay. Ta ini akan berbaris dhammah. Kemudian zahabat al-qitat. Al-qitatu. Qita ini pun akan berbaris dhammah. Sebab dia jamak taksir. Okay. Kemudian kenapa dia zahabat bukan zahaba? Walaupun qitu itu lelaki. Disebabkan ini jamak ghairu aqil. Ghairu aqil ini ialah tidak berakal. Jadi bila tidak berakal, maka kita akan menggunakan pakai kaedah muannas mufrad. Okey, sekurang-kurangnya ingat dia ialah muannas. Jadi apabila dia muannas, maka kita letaklah ta di sini. Okey. Yang ni jamak yang bukan berakal. Okey, baik. Kemudian kita tengok unsur seterusnya iaitu maf'ulun bihi, iaitu dalam bahasa mudah dia mangsa. Okey, contoh Ahmad pukul Ali. Jadi Ahmad itu ialah fa'il, Ali itu ialah maf'ulun bih. Sebab Ali itu kena pukul. Jadi konsep dia sama, Ali itu maf'ulun bih. So kita tengoklah tanda-tanda dia. So tanda pertama kita ada fathah. Tanda kedua kita ada ya nun, nun baris bawah. Ketiga kita ada ya mati, nun baris atas. Dan kemudian alif ta baris bawah. Ta ini baris bawah. Okey. Kita tengok kepada yang kedua dulu. Ya mati, nun baris bawah. Yang ni saya gelarkan sebagai ya ini. Saya sahaja tambah ya di satu lagi supaya kita boleh bezakan dengan yang bawah. Ya ini. Okay, ya ini dia untuk musanna. Nanti kita akan tengok contoh. Okey. Ya ini. Dan kita ada perkataan yina. Okey, saya letak ya ni untuk menyenangkan perbezaan antara ya ini dan yina. Yina ini untuk muzakkar, jamak muzakkar. Okey. Jamak muzakkar. Ati untuk jamak muannas salim. Okey, kalau tadi dekat fa'il, muannas ini termasuk dengan golongan mufrad dan jamak taksir. Tapi disebabkan dia maf'ulun bih, dia terkeluar dari dua golongan tersebut, maka tinggallah baris atas ini untuk mufrad berserta dengan jamak taksir. So kita tengok kepada contoh ayat yang disediakan. Okay, daraba mudarrisu at-taliba. Seorang guru telah memukul seorang pelajar. Jadi pelajar ini menjadi maf'ulun bih. Dia berbaris atas sebab dia mufrad. Okey. Ataupun an-naima, seorang yang tidur.
Mungkin dalam kelas tu ada orang yang tidur. Jadi seorang guru telah pukul orang yang tidur tersebut, maka orang yang tidur itu berbaris atas an-naimah. Sama juga dia diaplikasikan dengan muannas perempuan, at-talibata, itu seorang pelajar perempuan, ataupun orang yang tidur perempuan, an-naimata, talibata, naimata. Kemudian al-qit, kucing, daraba amdarisu al-qitta, seorang guru telah memukul seekor kucing. Jadi di sini pun akan berbaris atas. Okey, ini untuk mufrad. Kemudian untuk musanna, untuk dua orang, kalau tadi di fa'il kita tambah alif nun, tapi apabila dia jadi mangsa, dia akan tukar kepada ya nun. Jadi daraba al-mudarrisu at-talibaini, yang saya sebut tadi, ya ini itu at-talibaini. Jadi ya mati nun baris bawah, ataupun naimaini, ya mati nun baris bawah juga. Okey, kalau perempuan at-talibataini ataupun an-naimataini. Okey, beza dia dengan pertambahan ya nun. Okey, kalau dua ekor kucing, seorang guru telah memukul dua ekor kucing, dia akan jadi daraba al-mudarrisu al-qittaini, bukan al-qittani. Okey, kalau siapa kata qittani, salahlah dari sudut bahasa, dari sudut nahwu dia salah, sebab qittaini ini dia maf'ulun bih, tapi kalau al-qittani dia menjadi fa'il. Kemudian kita tengok pada jamak, daraba al-mudarrisu, disebabkan talib dia tak ada jamak muzakkar salim, jadi saya datangkan dengan jamak taksir, at-tullab. So at-tullab jamak taksir, dia akan berbaris atas, sebab dia tidak menerima ya nun ataupun alif ta. Jadi dia cuma boleh menerima baris atas. Sebab itulah dia disebut at-tullaba. Manakala an-naim, dia boleh menerima ya nun, jadi dia akan jadi naimina. Yang tadi dia naimuna, tapi bila jadi maf'ulun bih dia akan jadi naimina. Okay, mungkin akan ada orang tanya, macam mana talib ni boleh jadi tulab? Jawapan dia sama juga. Arab dah pakai sejak berzaman, dan benda itu diturunkan secara generasi ke generasi, maka sampai sekarang at-talib jamak dia menjadi tulab, dia tidak menjadi talibuna. Okey. Kemudian kita tengok ke perempuan, at-talibah yang tadi, dan bila dia jadi ramai, dia akan jadi at-talibat. Sama macam fa'il, tapi apa beza dia? Beza dia ialah baris. Yang tadi tu baris dhammah, yang ini baris bawah. Okey, sama juga dengan an-naimat, baris bawah. Kemudian kita bergerak ke ghairu aqil, yang tidak berakal, iaitu pasal kucing. Daraba mudarrisu al-qita ta. Sebab apa ta? Sebab dia jamak taksir. Bila jamak taksir, dia tidak menerima apa-apa pertambahan dari sudut macam alif ta ke, ya nun ke, waw nun ke, alif nun ke. Dia cuma boleh menerima baris. Jadi dia akan ikut mufrad. So mufrad kat sini baris atas, dia pun akan berbaris atas.